Assalamualaikum. Matematik KSSM 2021 bersama Cikgu Hizan. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, kali ini saya akan berbincang bagaimana teknik menjawab soalan-soalan SPM untuk KSSM 2021. Untuk format kertas 2, kita tengok pada bilangan soalan, iaitu bahagian A terdapat 10 soalan, dan bahagian B terdapat 5 soalan, bahagian C terdapat 2 soalan, dan perlu kita pilih satu saja. Kita tengok pada jumlah markah pula. Bahagian A adalah 40 markah, bahagian B 45 markah, dan bahagian C adalah 15 markah. Jadi masa yang diperuntukkan adalah selama 2 jam 30 minit. Okey, bahagian A, jumlah markah adalah 40 markah dan jumlah soalan adalah 10 soalan. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Kita tengok contoh-contoh soalan bagi bahagian A. Soalan pertama kertas 2. Okey, tengok soalan dia. Gambar jawapan di bawah menunjukkan set PQR dan diberi set semesta adalah gabungan P union Q union R pada ruangan jawapan. Coretkan Q silang R. Okey. Untuk A, Q silang R. Di mana Q? Di mana R? Dia bersilang. Bila silang, so yang ni saya rasa saya tak perlu lukis. Dia tu dapat kat mana dia bersilang. Q di sini, Q di sini, R di sini. So terus terdapat yang mana tempat dia bersilang, terus dapat tempat dia bersilang. Sini dia bersilang, terus dapat dia dah satu markah. Okey. Kita yang kedua, P union R kurungan silang Q tanda. So P dengan R bergabung, P dengan R bergabung. Okey, ni kita kena guna kaedah nombor ya. Letak nombor pada setiap bahagian. Satu, bahagian yang bertutup, setiap bahagian yang bertutup kita letak nombor 2, 3, 4, 5. Okey, lepas letak nombor, kita masukkan dalam samaan tu B kan, P R silang Q tanda. Jadi masukkan nombor. P adalah 1 dan 2. Bulatan P ada 1 dan 2. Gabung dengan R. R ada 4, 5. 4 dan 5. Silang dengan Q tanda. Q tanda bermakna luar ada Q. Q di dalam 3Q, so luar Q ada 1 dan 5. 1 dan Q tanda maknanya luar daripada Q. Jadi kita selesaikan kurungan dulu. 1, 2 gabung 4, 5. So jadi bila kita gabung menjadi 1, 2, 4, 5 silang dengan 1 dengan 5. Okey, bergabung, kita gabungkan semua. Okay, bila bersilang kita cari yang sama. So 1, 2 tak ada, 4 ada, 5 dengan, so ada 1 dan 5 jawapan dia. So kita lorekkan 1 dan juga 5. Okey, untuk soalan nombor 2 ya. 2, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Jadi untuk persamaan kuadratik
Sama sekali kita mesti tukarkan persamaan ni. Persamaan yang ni menjadi persamaan kuadratik untuk umum, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c equals to 0. Okay, yang ni dikalikan dulu, akan jadi x kuasa 2 tolak dengan 2 kali x di 2x negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2 dengan 3x tolak 2. So bawa ni ke kiri, x 2 tolak dengan 2x tambah 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan kosong. So kita selesaikan, akan jadi x kuasa 2 negatif 2x negatif 3x. So akan jadi negatif 5x 2 tambah dengan 2 jadi 4. So tambah 4 sama dengan kosong. Ok, so sekarang kita faktorkan guna kalkulator. Ini kalkulator. Ok, kita mod sampai dapat equation eqn. Tekan nombor 1. Nombor 1, ok, unknown, tak nak tekan sini dulu. Dapatkan degree. Ok, kita nombor 2, tekan 2 degree dia. Ok, A dia berapa? Tengok sini, A dia kat depan ni. A dia 1. Tekan sama juga. B dia adalah sini, negatif 5. Jangan lupa balik negatif 5. Ok, C dia 4. Tekan 4. Tekan sama juga. Ok, kita dapat X sama juga 1 dan X sama juga dengan X sama juga tadi, X sama juga 4 ya. X sama juga 4 dan X sama juga 1. Ok, so kita tulis tadi X sama juga dengan 4, X sama juga dengan 1. Ok, tulis selang sebaris ya. Sebab kita nak tulis dia punya faktor kat sini. So X bawa 4 bawa sini jadi negatif. X tolak 4. Ini 1 bawa sini jadi negatif. X tolak 1. Ini jawapan dia. X sama juga 4. X sama juga dengan 1. So awak dapat markah di sini ya. Ini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah. Ok, siap. Kita teruskan lagi untuk soalan nombor 3. Kerajah di bawah menunjukkan garis lurus ST dan PQ. ST dan PQ adalah garisan selari. Ok, apabila selari, ia mengatakan garisan itu mempunyai kecurunan yang sama di mana diberi persamaan garis lurus ST ialah ok, tulis dulu sini. ST ialah 2y sama juga dengan 8x tambah 3. So kita ubah persamaan ni menjadi persamaan umum Persamaan umum dia adalah begini. Y sama juga dengan mx tambah c, di mana c ni m ni adalah kecurunan, c adalah potongan pada paksi y. Ok, kita ubahkan ini dulu. Jadi y sama juga dengan lapak 2 terturunkan ke bawah jadi 8x per dengan 2 tambah dengan 3 per 2. So sini akan jadi y sama juga dengan kecilkan dia dan jadi 2 kali 1 2 kali 4 8. Ok, so jadi y sama juga dengan 4x
So kita tahu M dia adalah 4. M dia 4. So M di sini juga adalah 4. Okey, dia punya soalan tengok sini. A, persamaan garis, disuruh carikan persamaan garis lurus PQ. So PQ macam mana nak cari? Okay, kita tahu Y sama juga dengan MX tambah C ya. Okey, untuk dapatkan nilai C kat belakang ni, kita gunakan titik Q ni. Titik Q ni, ini adalah X, ini adalah Y. Masukkan dalam persamaan ni. Y dia adalah 4 sama juga dengan M dia 4, X dia adalah 6 tambah C. So saya akan dapat 4 sama juga dengan 24 tambah C. So C sama juga dengan 4 tolak dengan 24. 4 tolak 24 jadi berapa? Negatif 20 sama juga dengan C. So C adalah negatif 20. So gunakan C ni, masukkan balik dalam samaan di atas sini. Okay, jadi Y sama juga dengan M dia, kita tahu M dia adalah 4X tolak 20. Okey, ini untuk jawapan untuk A. Untuk B, dia suruh cari pintasan X pada garis lurus PQ. Okey, PQ kat mana? Kita potong ni kat mana? Ni kat garisan X ni, berapa dia punya nilai X dia. Jadi apabila kita nak cari nilai pintasan bagi X, kita tengok di sini nilai Y dia adalah kosong. Kita masukkan nilai Y kosong di sini di persamaan yang kita dapat tadi lah. Y sama dengan 4X tolak 20. Masukkan kosong, kita akan dapat 4X tolak 20. So 20 buat sini jadi positif 4X sama juga dengan 20. So X kita akan dapat 420 bagi 4. So kita akan dapat X sama juga dengan 41. 4 kali 520. Jadi kita letakkan X di depan. X sama juga dengan 5. Okey, siap. Okey, untuk soalan nombor 4, jari sebelah menunjukkan dua sektor bulatan OPQR dan OSP. Kedua-duanya pusat PO. PSO adalah garis lurus dan PO sama dengan 3PS. PO sama dengan 3PS. So sini PO, P dan O kan, itu satu. So PS akan jadi 7 dan SO akan jadi 14. 3 PS kan, bagi 3. Okey, dah dapat tu. Satu lagi maklumat dia adalah ROT. ROT 75. So ROT adalah 25 darjah. Okey, jadi kita dapat soalan dia. Dengan menurut lantai 2007, hitungkan luas kawasan berloret. Jadi kita nak cari luas kawasan berloret, kita kena cari luas kawasan yang besar, iaitu OPR. Luas OPR tolak dengan luas OST. Okey, sebelum tu kita kena tahu formula untuk luas sektor. Luas sektor adalah pi R kuasa 2 kali dengan theta kuat dengan 360. Macam ni.
gunakan formula ni, masukkan pi kita guna yang dibagi ialah ni, pi adalah pi 22/7. Jadi 22/7 kali dengan A dia berapa yang besar? A dia radius, dia jari ya. Jari yang besar adalah 20. 1 jarak dengan dia punya sudut adalah 45 tambah 75 jadi 120. 120 skor dengan 360. Okay, untuk vektor OST ialah masukkan juga 22/7. Radius dia adalah 14 yang kecil. Okay, dia punya sudut adalah 45 skor dengan 360. Okay, so dekat kalkulator kita kira, jadi kita akan dapat 462 tolak dengan 77, so kita akan dapat 385 cm tersebut. Okay, untuk nombor 1. Untuk nombor 2, so cari perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek. So perimeter adalah kulit bagi suatu objek, tapi dia nak kawasan yang berlorek. Kawasan berlorek maknanya daripada OR tambah dengan RP, OR tambah dengan lengkok ni, lengkok RP tambah PS tambah ST dan tambah dengan balik dengan T ke O. So ada dua lengkok sini ya. Pertama adalah PR, RP dan juga ST ni, kita lengkok. So yang lain kita dah tahu, OR 21, PS 7, CO 14. Okay, untuk rumus panjang lengkok ada di sini, 2 pi R kali theta per dengan 360 darjah. Okey, kita perlu ingat ini. Untuk RP masukkan dalam formula tu, 2 pi guna 20/27, R dia 21, masukkan theta dia 120 per dengan 360, kita dapat 44. Untuk ST ini juga 2 pi 27 dengan R dia adalah 14 yang kecil tu, yang dalam tu dia punya sudut adalah 45 darjah. So tekan kalkulator, kita akan dapat 11. So perimeter untuk kawasan berlorek tambah balik 1 tambah dengan RP tadi kita dapat 44 tambah 7 tambah 11 tambah 14. So jawapan dia adalah 97. Okey, seterusnya nombor 5 ya. Rejah sebelah menunjukkan sebuah pepeja berbentuk cuboid, sebuah hemisfera dengan diameter 14 cm telah dikeluarkan daripada cuboid. Okey, dengan menggunakan pi sebanyak 22/7 hitungkan isi padu dalam cm squared, cm padu objek itu. Okey, dia punya jika diameter hemisfera ya. Sini lah. Diameter hemisfera kat sini adalah 14 cm. So diameter apabila dibagi meter, kita akan dapat dia punya radius dia. Jari dia akan jadi 7. Okey, itu kau ingat. Okey, so dia punya isi padu yang tinggal adalah isi padu, ini senang je, isi padu cuboid tolak dengan isi padu hemisfera. So kita cari dulu dia punya formula. Formula ada dibekalkan di bahagian depan soalan. Okey, untuk sfera yang ni untuk sphere. Jadi untuk hemisfera, so hemisfera adalah separuh. So kita kena kalikan ni dengan setengah. Okey. Untuk cuboid, panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey. So panjang cuboid 20, darab 15, darab 8. Tolak dengan ni setengah ni. Ini adalah untuk sfera.
So kita kali dengan setengah, 4/3, 22/7, darab dengan 3 kuasa 3, 7 kuasa 3. Dia punya R, dia jari. So kita kali dapat 2400, tolak dengan 718, 2/3 ataupun 718.67. So kita tolak dapat 1681, 1/3 ataupun 1681.33. Sambung lagi untuk nombor 6. Untuk setiap pernyataan berikut, tentukan sama ada pernyataan tersebut benar atau palsu. Okey, 1. 27 adalah nombor perdana. Jadi apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri saja tanpa baki. Jadi 27 ni kita boleh bagi dengan 9, boleh bagi dengan 3. Jadi dia adalah bukan nombor perdana. Jadi dia adalah pernyataan palsu. Okey, yang kedua, negatif 4 kuasa 2 dan juga negatif 16. Betul tak? Betul ke tak ni pernyataan ni? Dia tengok 4 kuasa 2 jadi 16 kan? Jadi betul lah ni. Sebab dia tak ada kurungan. Kalau ada kurungan baru dia akan jadi positif 16. Dia tak ada kurungan. Jadi dia betul. Pernyataan ni adalah benar. Okey, negatif 5. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Jadi ni adalah benar. Jadi benar dan benar akan jadi benar dan tengok dia punya table. Benar dan benar akan jadi benar. Okey. Apabila guna dan, benar dan benar akan jadi benar. Benar dan palsu akan jadi palsu. Palsu dan benar akan jadi palsu. Jadi bila dan, palsu yang akan benar. Okey. Ingat, kalau atau kita kalau ada benar, benar yang akan benar. Agak palsu dan benar dan palsu akan jadi benar. Atau akan jadi benar dan akan jadi palsu. Okey. Okey, yang kedua, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. 6. Okey. Bila implikasi, automatik kita akan guna jika dan maka. Okey, ambil jika, tulis jika. Ambil pernyataan depan dia, 6 tolak y sama dengan 8, maka ambil yang belakang dia. Y sama juga dengan punca kuasa 3 negatif 8. Okey, terbalikkan dia untuk yang kedua. Jika ambil yang belakang, y sama juga dengan punca kuasa 3 negatif 8, maka 6 tolak y sama dengan 8. Okey. Itu untuk aplikasi. Okey, untuk B, C tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Jadi hujah ni yang pertama premis 1, jika x sama dengan 3, maka 2x tambah 4 sama dengan 10. Jadi kesimpulan dia cakap x bukan 3. Jadi untuk mengiyakan hujah ni, jadi 2x tambah 4 adalah bukan 10. Okey. Ini adalah kita guna logik saja. Guna logik Okey. Teruskan nombor 7. Pada ruangan paragraf ruangan jawapan, lorotkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Kita tengok ketaksamaan pertama, y lebih kecil daripada x tambah 1. Jadi awak kena cari kesamaan garisan tu. Y sama juga dengan x tambah 1 kat mana? Sini. Ya, garisan dia yang ni. Jadi bila kita tengok pada kesamaan dia, cakap y lebih kecil. Bila y lebih kecil, kawasan dia akan berada di bawah garisan. So kita lorotkan bawah garisan dua. Bawah ni, semua ni. Bawah garisan. Okey. Yang kedua, x tambah y lebih kecil daripada 5. Lebih kecil sama dengan 5. Cari garisan dia. Garisan dia di sini. Okey. Tengok kesamaan dia cakap lebih kecil. Bila kecil, kawasan dia di bawah garisan. Ini garisan dia. Kalau kita lorek di bawah garisan. Bawah. Yang bawah. Okey, yang ketiga, y lebih besar daripada 1. Y daripada 1 maknanya kita cari garisan y sama juga dengan 1. Tapi tak ada kat sini. Jadi kita kena cari kat mana y sama juga 1. Ni kan, tak tahu kat mana ni. Garisan di sepanjang y ni. Okey, kita tengok kat sini. Dekat dia silangan pada garisan ni.
X dia kita dah tahu, X dia kosong. Ini X dia, ini X. Y dia tak tahu. Jadi untuk tahu berapa Y di sini, kita tengok persamaan ni. Y sama dengan X tambah 1. Kita tahu X dia adalah kosong. Masukkan kosong dalam X, kita akan dapat Y sama dengan 1. So kita tahu di sini adalah titik ni adalah titik 0, 1 Y dia 1. So di sini dah 1, Y 1. Jadi kita lukis garisan tu. So garisan tu mestilah putus-putus sebab dia tak ada sama juga, tanda sama juga ni. Sini tak ada Kalau ada sama juga tu maknanya dia garisan padu. Ni tak ada. So kita buat garisan putus-putus. Guna pembaris Okey. So dia lebih besar, maknanya dia kawasan dia adalah di siapkan warna hitam. Okey, di atas garisan tu. So kat mana berada ketiga-tiga lorekan tu? So kita nampak di sini So aku kena lorek di sini. Dia ada semua ketiga-tiga lorekan tu. Ni depan dia. Petak ketiga-tiga ni. Aku kena lorekkan di sini. Okey. Sambung nombor 8. Okey, Henry membeli 4 kg durian dan 7 kg manggis dengan harga RM75. Nah, kalau Yusri membeli 6 kg durian dengan 5 kg manggis dengan harga RM85. Itu harga bagi 1 kg durian. Okey. Pada kenyataan ni aku kena dari dua persamaan persamaan. Pertama 4 kg durian tambah 7 kg manggis. So 4D tambah 7M. M manggis, D durian dapat 75. Manakala yang kedua 6 kg 6D tambah 5M. M manggis juga dengan 85. So dapat dua persamaan. Kita selesaikan persamaan ni. Kita samakan salah satu formula ubah D atau M. So saya pilih untuk samakan D untuk jadikan dia 12 Jadi yang pertama kali dengan 3 dapat 12D 21M dan juga dengan 25. Kalau persamaan kedua kali dengan 2. So 6 kali 12 12D 5 kali 2 10M 85 kali 2 dapat 170. Okey, kita tolak persamaan tu. Tinggal 21 tolak 10 jadi 11M. 25 tolak 170 dapat 55. So M kita dapat 55 bagi 11 dapat 5. So dia nak D So ambil persamaan yang pertama tu tadi, 4D tambah 7M sama juga 75. Masukkan nilai M tu, kita dapat D. Si 4D tambah dengan 7 kali 5 dapat 35. So 4D sama juga dengan 75 tolak 35. So D kita akan dapat 10. Maknanya harga 1 kg durian adalah RM10. Soalan nombor 9. Pelajar menunjukkan graf berpemberat bagi jarak dalam kilometer antara dua lokasi. Aerial seorang penghantar surat berpejabat di E. Pejabat dia berada di E. Boleh diarahkan untuk menghantar surat ke C. Bila diarahkan menghantar surat ke C. Okay, apakah laluan terpendek yang perlu diikuti oleh aerial dari E ke C? So, bila kita tengok sini, kita nak jalan terpendek. Jalan pertama yang pandini ni E ke C 5 km. Yang kedua AC 3 km. Ketiga DC 7 km. So yang paling pendek ialah E ke A dan ke C. So 3 tambah 2 tambah 1, so 3 km. Okay, ini jawapan dia untuk nombor 9. Terus nombor 10. Okay, kerugian RM20,000, deductible RM8,000. Jadi berdasarkan maklumat di atas, tentukan sama ada pembangkit polisi boleh membuat tuntutan terhadap kerugian alami atau tidak. Jika ya,
nyatakan jumlah papasan dalam situasi tersebut. Okey, bila kita tengok kerugian melebihi deductible, jadi kita boleh membuat tuntutan kerugian melebihi deductible. So jawapan dia ya. Okey, berapakah jumlah papasan bagi situasi tersebut? Jadi kita cuma tolaknya. RM 20,000 tolak dengan RM 8,000. So kita akan dapat RM 12,000 jawapannya. Okey.